أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, pertamanya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Taala anugerahkan kepada kita semua. Dan kita takbirkan rasa syukur kita di atas kepelbagaian nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Antaranya kita melakukan sebanyak mungkin amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan kebajikan, termasuk kita tambah ataupun kita kukuhkan lagi ilmu dan kefahaman yang sedia daripada kita. Dan tidak ada majlis ataupun ilmu yang paling mendapat keberkatan daripada Allah melainkan ilmu yang kita cedok daripada sumber yang asli, sumber yang benar, iaitu daripada Al-Quran. Dan insya-Allah sebagaimana kita sebut sebelum ni, pagi ni pagi Jumaat yang mulia, kita sama-sama baca dan tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran, dan kuliah ini sebagaimana kita tahu berpandu kepada pentafsiran yang telah ditafsir oleh almarhum ayahanda Tok Guru. Sebelum tu sebagaimana yang sebut tadi, doa yang membaca tadi adalah doa pembukaan yang biasa dibaca oleh Tok Guru setiap kali dia bagi kuliah, terutamanya kuliah pagi Jumaat lah. Itu dalam buku tu ada di doa pembukaan, doa-doa yang biasa Tok Guru baca hampir setiap kali, terutamanya apabila dia bagi kuliah tafsir. Sebelum kita masuk kepada muqaddimah, Amo nak setuh sikit tentang Tok Guru, termasuk di sudut kelebihan ataupun antara kekuatan yang ada pada pentafsiran Tok Guru. Bagi amo antaranya adalah pentafsiran dia ni hidup, amo sebut sebelum ni, kerana antara faktornya kalau kita perhati, amo sendiri pun perhati dalam kehidupan Tok Guru ni, hampir semua kehidupan dia, ilmu yang dia curahkan kepada masyarakat ni, hampir semua dia beramal. Walaupun kita tahu manusia ni tidak ada yang sempurna, semua orang ada kelemahan, ada kekurangan sendiri, kekurangan yang tersendiri. Tetapi asasnya apabila kita sedar diri kita, kita tahu di mana kedudukan kita, macam mana hubungan kita dengan Allah Ta'ala, apa persiapan kita untuk berdepan dengan saat kematian, dan dibangkit di akhirat kelak untuk mendapat
pembalasan mahkamah daripada Allah SWT. Jadi bagi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, dia akan berikhtiar untuk pastikan setiap gerak-geri dia, kehidupan dia, tingkah laku dia mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi hamba, antara kekuatan Tok Guru ni adalah hampir semua ilmu yang dia curahkan dia amal dalam kehidupan dia. Menyebabkan orang yang dengar tafsir dia dan orang yang hidup sekali dengan dia tengok keadaan kehidupan dia, maknanya orang jadi mudah faham lah. Hak dia cerita tu dia tunjuk contoh dalam kehidupan dia. Itu yang kita sebut antara kekuatan yang ada pada Tok Guru. Yang kedua mungkin di sudut kekuatan ilmu yang ada pada dia, antaranya dia mudah nak beri kefahaman kepada masyarakat tentang apabila dia tafsir ayat-ayat Quran dengan perumpamaan, dengan contoh-contoh yang waqi'i, kita panggil yang realiti, yang mudah untuk difahami oleh masyarakat umum. Dan hamba boleh sebut secara ringkas macam mana Tok Guru ni, dia sendiri pernah sebut apabila dia balik daripada belajar luar negara, daripada India, daripada Pakistan dan Mesir, ayah dia almarhum Tok Kuni Ma'alim ni terus minta dia supaya bagi kuliah, bagi tazkirah. Dan dia kata hampir bermula daripada saat mula-mula dia bagi tazkirah, hampir setiap hari sentiasa dia bagi tazkirah, bagi kuliah, termasuk kuliah tafsir. Dan hamba masih ingat antara tempat yang dia bagi kuliah adalah di Masjid Muhammadi dan masjid-masjid utama setiap wilayah ataupun daerah di Kelantan setiap pagi Jumaat. Sebelum tahun 78. Bermula daripada sebelum tahun 78 lagi. Sebab tahun 78 tu Latifah kalah dan kerajaan di bawah pimpinan UMNO tak benar Tok Guru bagi kuliah di masjid. Jadi bermula daripada situ Tok Guru berpindah ke medan ilmu lah, di Bandar Kota Baru tu. Sampai ke dia sakit dan meninggal dunia. Jadi sudah puluh-puluh tahun dia tafsir, dan nama ingat berkali-kali dia tafsir dan dia khatam tafsir Al-Quran ni, termasuk ilmu-ilmu lain, ilmu hadis, fiqh, sejarah, buku yang berkaitan dengan tasawuf ataupun tazkiyah an-nafs. Banyak ilmu-ilmu yang dikongsi oleh almarhum ayahanda Tok Guru. Termasuk tafsir Al-Quran yang merupakan kita kata paksi utama lah dalam setiap kuliah dia. Dan nama perhati antara budaya ataupun tabiat Tok Guru ni, kalau kita nak kata hobi ataupun minat dia, antaranya ialah dia memang minat membaca. Sehingga setiap kali kuliah tafsir dia ni, memang dia akan mutalaah dulu. Dia akan tengok, baca buku, walaupun kita perhati dia dah berpuluh-puluh tahun dah dia bagi kuliah, bagi tazkirah, tapi setiap kali dia nak bagi kuliah, dia akan baca buku. Kita akan perhati dia duk mutalaah, duk murajaah ilmu buku yang dia akan ajar. Yang menggambarkan dia boleh menambahkan lagi ilmu, kefahaman dia, dan mungkin dia nak tunjukkan keberkatan tu. Keberkatan ilmu tu antaranya dengan asy'ur bil mas'uliyah. Dia rasa bertanggungjawab. Jadi nak pastikan ilmu yang dia sebar tu ilmu yang benar dan boleh melekat dalam hati jiwa pendengar. Jadi dia sentiasa baca buku. Dan Tok Guru ni memang antara hobi minat utama dia ialah baca buku. Kehidupan dia antaranya dengan buku. Sampai saat-saat akhir. Masuk di hospital pun dia mesti bersama dia ada sebutir buku yang dia collect, yang dia bawa untuk dia baca. Sampai ke saat dia terlalu letih dah,
sakit dia semakin teruk, dia tak lagak dah, tak cekak, tak lagak dah nak pegang buku, masa tu baru dia tidak baca buku. Itulah secara ringkas. Baik, berdasar pada buku yang kita nak sama-sama baca dan tadabbur pada pagi ini, tajuk buku tafsir Al-Quran ni Abdul Aziz bin Ni'mat, berkaitan dengan surah, 3 surah, kita panggil 3 kul, surah An-Nas, surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. Dia bermula dengan dalam buku ni, selepas doa pembukaan dia ada muqaddimah. Dan muqaddimah ni kalau kita perhati itu menggambarkan kekuatan yang ada pada tu guru. Muqaddimah dia tu menyebabkan orang rasa minat nak meneruskan kuliah bersama dia. Contohnya dalam muqaddimah ni dia sebut mula-mula sebelum kita nak baca tafsir surah ni, apabila kita baca Quran, dia kata secara automatik kita akan ingat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Automatik juga kita akan ingat kepada malaikat. Kita ingat akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana Quran ni kita boleh sebut dia merupakan benda gaib. Termasuk benda gaib maknanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Jadi apabila kita baca Quran, kita kena ingat, kena tahu supaya kita rasa izzah, kita rasa kemuliaan, kita rasa keberkatan, kita rasa kelebihan, fadilat. Baca Quran ni terlalu banyak. Baca dia boleh jadi terapi kepada jiwa kita, dia merupakan penawar, dia merupakan pengubat, dia merupakan hidayah asasnya dan pahala yang berganda. Sebab setiap ayat kita baca ni dia berkait dengan ayat-ayat yang telah dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering dibaca oleh Nabi, sering dibaca oleh para sahabat dan salafuna as-salih. Dan apabila kita berinteraksi dengan Quran, maknanya automatik kita ingat Quran ni kemuliaan dia, Allah Taala beri kelebihan kepada malaikat Jibril kita panggil untuk berurusan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya kita ingat bahawasanya Quran Nabi ni dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana akhirnya kita ni akan berakhir dengan kematian dan akhirnya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ingat semua sekali itu, kita rasa diri kita ni terlalu kerdil, terlalu kecil. Kalau dalam buku ni Tok Guru sebut nisbah macam kita ni seorang bulu, seorang bulu yang terapung-apung di udara. Maknanya nak banding dengan kehidupan keliling kita, nak banding dengan dunia keseluruhan, kalau kita nak banding pula dengan sampai ke langit sana tu, kita ni terlalu kerdil. Seolahnya tidak ada nilai lah. Jadi macam mana kita hidup atas dunia kalau kita lupa Al-Quran? Macam mana kalau kita hidup atas dunia, kita lupa tentang malaikat, kita lupa tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran juga ada sebut perumpamaan tu sama dengan dalam surah Al-Qari'ah. Allah Taala sebut berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yakunun nas kal farashil mabthuth. Macam mana pada satu hari kelak manusia ni macam kupu-kupu yang berterbangan. Maknanya suasana yang teruk dan kupu-kupu dimisalkan dengan dia ni tidak selamat. Nak banding dengan cabaran dunia, nak banding dengan keseluruhan kehidupan. Wa takunul jibal kal ihnil manfush. Hatta bukit bukau, gunung ganai, apabila berlakunya hari kiamat, dia macam bulu-bulu yang berterbangan. Maknanya gambaran teruknya kita apabila tiba saatnya hari kiamat dan kita semua akan dimatikan oleh Allah Ta'ala dan akan semua akan berada dalam kubur dan akan dibangkit oleh Allah SWT untuk berdepan dengan dia untuk menerima balasan.
Jadi kalau kita fikir macam tu, menyebabkan kita rasa pentingnya, kita rasa mulianya, kita rasa izzahnya diri kita apabila kita mula nak berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Tok Guru dalam muka surat sebelah dia bagi contoh lagi, nak bandingkan kita dengan dunia dan langit dan segala isinya. Macam kalau kita ambil globe tu, kita tengok peta dunia, kita boleh tengoklah Malaysia duduk kat mana, kalau kita di Selangor, Selangor duduk kat mana, kalau Kelantan duduk kat mana, lepas tu kapung hak kita duduk, kau kecek. Itulah gambaran kita dengan Al-Quran dan kita dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dia sebut antara cara terbaik untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran ni ialah kita perlu ada wuduk. Kita perlu ada wuduk, maknanya kita sebut perlu akad hadah. Kita panggil akad hadah, buang hadah. Buang hadah ni Tok Guru kata sebab Quran ni dia berkait dengan ajaran, dia berkait dengan ilmu, dia berkait dengan hidayat, panduan kehidupan. Jadi kita nak terima ni, kita terima dengan hati kita. Jadi hati kita ni kena bersih. Pemikiran kita ni tak boleh bercampur gaul. Jadi sebab itulah salah satu cara nak pastikan segala hidayat, segala ilmu yang Allah Ta'ala wahyukan melalui Al-Quran ni, untuk kita ambil, untuk kita faham ni, hati kita juga kena bersih. Antara bersihnya, kalau zahir kita kata pakaian kita, pakaian bersih lah, tidak ada benda najis. Jadi Quran ni kita terima dengan akal dan hati kita. Jadi hati kita kena juga bersih. Maknanya bersih antaranya tidak ada gangguan. Gangguan pemikiran-pemikiran yang tak kena dengan Al-Quran. Gangguan yang mari daripada musuh utama kita iaitu syaitan contohnya. Jadi Tok Guru kata antara makna kita ambil wuduk ni, ambil ismaya ni, kita akad hadah ni, kita nak buat, nak bersihkan diri daripada gangguan-gangguan syaitan. Jadi apabila ambil ismaya ni kita nak hambak, kita nak halau syaitan daripada akal pemikiran kita. Jadi apabila syaitan jauh daripada pemikiran kita, jadi kita boleh fokus, kita boleh tumpu kepada Al-Quran. Jadi sebab itulah macam contohnya kalau kita nak tidur malam contohnya, kita tahu antara kelebihan kita hidup ni dalam keadaan berwuduk sama. Jadi wuduk ni, air semaya ni bukan hanya terhenti kita ambil wuduk, kita berwuduk masa kita nak semaya saja. Bahkan kalau boleh bangun tidur pun ambil wuduk, nak tidur pun dalam keadaan berwuduk. Jadi sebab itulah kadang-kadang orang dia tanya sebab apa dia acap kali mimpi benda-benda hak mengarut. Mungkin antara faktornya kerana kita tidur dalam keadaan kotor lah pemikiran, kotor. Jadi salah satu cara kita nak hambak, nak halau syaitan ni ialah kita berwuduk. Jadi comel sangat kita berwuduk ni. Dan kalau kita perhati banyak hadis-hadis yang cerita tentang kelebihan berwuduk ni. Sebab at-tuhur syatrul iman. Bersih diri termasuk berwuduk ni, dia sebahagian daripada iman. Maknanya kalau kita kata kita ni betul-betul nak jadikan kita ni termasuk dalam golongan orang yang beriman, antaranya ialah kita kena cakna terhadap wuduk. Dan wuduk ni kita juga tahu dia mukaffirun lidzunub. Dia boleh menghapuskan, menghilangkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Siapa dia yang man tawaddu'a fa ahsanal wudu'. Siapa dia yang berwuduk dan dia ambil wuduk tu fa ahsanal wudu'. Ambil wuduk dengan sempurnalah. Basuh tempat-tempat yang diwajibkan. Maknanya kita yakin semua air itu kena pada tempat-tempat yang diwajibkan. Jadi apabila kita berwuduk, Allah Ta'ala akan ampun dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga seolahnya air yang mengalir daripada tapak tangan kita, keluar daripada jari kita, itu gambaran dosa juga keluar. Seolahnya dosa ni keluar daripada tubuh kita, termasuk daripada
celah-celah kuku kita. Gambaran ayat apabila kita berwuduk, kita ambil air semaya, semua dosa-dosa kita akan keluar. Jadi apabila kita nak tidur contohnya, kita boleh faham, kita boleh gambarkan macam mana kita tidur dalam keadaan berwuduk. Kita tidur dalam keadaan bersih, zahir dan batin. Takdir Allah Ta'ala, kalaulah kita tidur pakai tak bangun tak, maknanya salah satu caranya kita dah usaha ikhtiar supaya kita rasa puas hati jumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan berwuduk. Dan orang yang jaga wuduk ni, gambaran dia ni adalah min ahlil iman, orang yang betul-betul beriman. Wala yuhafizu 'alal wudu' illa mu'min. Kalau dia seorang mukmin, antara ciri-ciri dia ialah dia jaga wuduk dia ni, ikhtiar lah. Kalau kita jenis sakit perut, sakit apa tak apa, jenis berani, maknanya ambil wuduk, duduk dalam 5 minit, buang air, ketung, itu tak ada masalah. Tapi maknanya ikhtiar daripada kita. Macam juga malam, kita nak tidur, kita ambil wuduk, kemudian kita duduk bersama isteri. Setuh mana hilang lah, itu tak ada masalah lah. Tapi yang pentingnya kita ada semangat yang tinggi, himmah aliyah, cita-cita yang tinggi untuk kita sentiasa mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelebihan berwuduk juga di akhirat kelak lah, ghurran muhajjalin, maknanya jelah, bercahaya tubuh orang yang sentiasa jaga wuduk ni. Ini kelebihan berwuduk. Sebab itulah apabila kita nak baca Al-Quran ni, sebaik-baiknya kita berwuduk. Dan kita tahu apabila kita berwuduk, maknanya kita nak halau musuh utama kita yang mengacau kita, yang mengganggu fokus pemikiran kita, iaitu antaranya syaitan. Dan Allah Ta'ala sebut secara jelas, inna syaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa. Jelas syaitan ni merupakan musuh utama kita, dan Allah Ta'ala minta supaya kita menjadikan syaitan ni sebagai musuh utama kita. Sebab syaitan kerja dia, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Dia ajak supaya manusia ni bersama dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila kita berwuduk, Tok Guru beri perumpamaan macam kita ada cawan, cawan air ni, kalau kita bubuh air penuh, maknanya kita tak bolehlah nak bubuh benda lain, sebab air ni dah memenuhi cawan ni. Begitu juga kalau kita bubuh dalam cawan ni, kita bubuh tanah ataupun pasir. Gambarannya, kalau pemikiran kita ni dah ada gambaran-gambaran pemikiran daripada syaitan contohnya, pemikiran-pemikiran yang tak kena dengan Quran. Jadi macam mana kita nak ambil hidayat daripada Quran? Kita nak ambil berkat daripada Quran, tak boleh. Jadi salah satu caranya kita kena buang. Kalau gelas tadi, kita buang air, kita bubuh air yang lebih baik ke contohnya. Begitu juga akal pemikiran kita kena buang. Yang kita sebut hadas, akal hadas tu, maknanya supaya apabila kita nak hadap Quran ni, hadap dalam keadaan betul-betul bersih, betul-betul suci. Sebab itulah dia sebut apabila kita nak berurusan dengan Quran, hak comelnya kita ambil wuduk dululah. Baik. Kita juga apabila kita baca Quran ni dan kita tahu sejarah penurunan Al-Quran, kaitan Al-Quran dengan Nabi, dengan malaikat, dan akhirnya kembali semuanya kepada Allah Ta'ala. Apabila kita fikir macam tu, barulah ada dalam hati kita, perasaan kita ni, perasaan hak tak molek ni, dia akan kita mudah nak buat. Kalau dalam buku ni dia sebut macam perasaan manggok. Orang Kelantan panggil manggok ataupun gedebe. Manggok ni dia terjemuh sombong. Gedebe ni rasa diri dia hebat. Samsing. Mudah nak buat jahat. Mudah nak langgar segala perintah Allah SWT. Jadi orang yang manggok, orang yang gedebe, orang yang jahat ni, kenapa dia berterusan dalam keadaan manggok, sombong, gedebe dia ni? Kerana dia lupa Allah Ta'ala. Kalau dia ingat sentiasa pada Allah Ta'ala,
ingat segala ilmu, ingat segala kekuatan, semuanya mari daripada Allah Ta'ala. Manusia ni Allah Ta'ala bagi kepada dia akal. Manusia ni Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia fitrah. Dengan fitrah pun sebenarnya dah cukup dah. Untuk fitrah seseorang tu memandu dia. Sebab fitrah ni sebagaimana kita tahu, dia tak pernah menipu kita manusia. Jadi kalau kita betul-betul nak tahu jawapan hak sebenar, dalam satu-satu benda, biasanya kita kembali akhirnya antaranya kepada fitrah kita. Jadi itu pentingnya. Kita ni guna segala nikmat kurniaan Allah Ta'ala untuk akhirnya kebaikan diri kita. Termasuk apabila kita nak berurusan dengan Al-Quran. Baik. Seterusnya, kita boleh tengok yang kedua, muka surat seterusnya. Al-Quran yang kita nak baca ni, kita yakin sepenuh dia ni mari daripada langit. Kadang buku ni dia tidak kata bukannya mari dari Kuala Lumpur, mari daripada Kota Baru. Tapi dia mari daripada langit. Maknanya kita kena yakin sepenuh mari daripada Allah SWT 100%. Ayat Quran start daripada surah Al-Fatihah. Kita baca ni, siapa ke qul a'udzu birabbin nas, ataupun bermula daripada ayat pertama Quran turun ke langit dunia melalui kepada Nabi kita Muhammad SAW, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ke ayat terakhir, kebanyakan ulama kata al-yauma akmaltu lakum dinakum. Semuanya mari daripada Allah SWT. Dan Allah Ta'ala nak pastikan supaya kita ni betul-betul yakin bahawasanya Al-Quran ni mari daripada dia. Ada ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala nak takkidkan, nak pastikan supaya kita yakin sepenuh bahawasanya Quran ni memang mari sepenuh daripada Allah Ta'ala. Hatta Quran ni dia bukan mari daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW ni hanya terima segala ayat Quran, segala wahyu ni untuk dia beramal, untuk dia sebar kepada seluruh makhluk Allah SWT. Contohnya kalau dalam buku ni, dalam surah Al-Haqqah. Yang kita tengok dalam surah Al-Haqqah, ayat bermula ayat yang ke-44. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Dan katakanlah, kalaulah Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan Al-Quran ini mengatakan atas nama kami secara dusta, walau taqawwala, maknanya mereka-reka. Contohnya kalaulah Nabi kata ni ayat Quran ni mari daripada dia. Sebab itulah kalau betul-betul mari daripada Nabi, lafaz apa semua sekali kita panggil hadis. Kalau ayat Quran ni sepenuhnya mari daripada Allah SWT, dan Nabi kita yakin sepenuh dia tidak pernah berbohong. Dan Allah Ta'ala pun menyata dengan jelas, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, kalau nak reka Allah Ta'ala kata lain, Nabi kata lain, contohnya la akhadna minhu bil yamin, kami akan menyentapnya dengan kekuasaan kami. Maknanya kami akan ambil tindakan terus. Thumma laqata'na minhul watin, dan kami akan memutuskan orak jantung dia. Maknanya matilah. Kalaulah Nabi ni berbohong, na'udzubillah, ataupun Nabi ni mereka-reka, tak sama dengan apa yang Allah Ta'ala cerita. Dan benda tu alhamdulillah benda tidak berlaku. Tapi nak ceritanya apa yang kita faham daripada ayat ni, Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita supaya sebagaimana kita baca dalam ayat-ayat pertama daripada surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab La Raiba Fih. Kitab ni yang ada tangan kita sekarang ni, yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW ni, La Raiba Fih. Kita tak boleh ragu-ragu. Tak boleh ragu-ragu. Kalau dalam ayat tu dia sebut Hudan lil Muttaqin. Dia merupakan panduan, dia merupakan hidayah. Jadi kalau betul-betul kita nak dapat panduan dalam kehidupan dunia ni, kita nak dapat hidayah yang sebenar daripada Allah SWT, kita nak selamat semasa kita hidup atas dunia ni, memang kita kena rujuk kembali kepada Al-Quran. Dan Al-Quran ni kita kena yakin sepenuh dia mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Allah Ta'ala apabila dia nak menjatuhkan hukuman, uqubat dia kepada seseorang, tak ada seorang makhluk pun yang boleh halang, yang boleh ganggu. Kita ni kadang-kadang dah jatuh dah hukuman. Tetapi sesama manusia, dia boleh hejah, dia boleh ikhtiar, dia boleh minta tolong orang tu, minta tolong orang ni. Akhir sekali hukuman dah jatuh tapi pelaksanaan tak boleh buat. Sebab apa? Sebab manusia, sesama manusia ni dia boleh hejah. Tetapi hukuman daripada Allah Ta'ala, macam-macam mana pun, hebat secara mana pun, manusia tak mampu nak berlepas diri. Itu maksud fama minkum min ahadin anhu hajizin. Jadi nak rayaknya Allah Ta'ala nak hapuskan kita dalam hati kita ni perasaan ragu bahawa ada ataupun tidak Muhammad kata Al-Quran ini tidak bersangkut paut dengan Tuhan. Yang pentingnya tak ada. Hak tu kita kena yakin sepenuh. Yakin sepenuh bahawasanya Quran ni memang 100% mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasar kepada ayat ni, dia kata ini satu penjelasan yang paling penting dan serius. Maknanya apabila kamu baca Quran, kamu kena reti bahawasanya Al-Quran ini adalah percakapan aku, iaitu percakapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya percakapan orang lain dan bukan juga percakapan Muhammad. Hatta Nabi Muhammad SAW pun dia tidak mengaku bahawasanya Quran ni mari daripada dia. Nabi sendiri yang terima Quran pun dia mengaku bahawasanya Quran ni adalah wahyu sepenuhnya mari daripada Allah SWT. Dan ini penting. Sebab itulah Al-Quran sebagaimana kita sebut tadi, daripada awal-awal lagi dia sebut la raiba fih. Tak boleh ada sebagai syak, sebagai keraguan bahawasanya Quran ni mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apabila kita nak berurusan dengan Quran ni, maknanya kita yakin sepenuh kemuliaan, kesucian Al-Quran itu. Jadi apabila kita baca Quran, jangan baca serupa kita baca kitab. Dia kena beza. Baca kitab ke, baca surat khabar ke, baca perlembagaan ke, baca apa hak satu dunia contohnya menghormati, dia tak sama sekali dengan apabila kita nak baca Quran. Kalau setara buku pun, buku-buku yang kita rasa penting, banyak sumber, banyak ilmu pun kita hormat dia, apatah lagi Quran. Sebab itulah Quran ni kalau orang tua-tua dia ajar anak-anak dia macam mana dia tunjuk cara nak hormat pada Quran ni. Ya, kalau kita kata sebut mula-mula sekali sebaiknya memang ada keadaan berwuduk lah. Dalam keadaan berwuduk. Fizikal kita pun dalam keadaan bersedia. Dan kita pun digalak. Maknanya hadap kiblat. Contohnya. Dan apabila kita sesat baca Quran, dia bermula dengan a'udzubillah, kemudian bismillah, kemudian akhir sekali sadaqallahul azim. Maknanya apa yang kita baca ni memang sebenar. Memang benar. Semua ayat-ayat suci Al-Quran. Dan benar dia tu memang mari daripada Al-Quran. Dan apabila kita nak letak Al-Quran ni, kita letak dalam, kalau rak buku tu, kita kena letak Quran ni tepat hak paling tinggi. Biar tinggi berbanding dengan buku-buku yang lain. Tak boleh kita pakai letak je, nak letak mana-mana, tak boleh. Itu tanda kita ni hormat. Kita ni cakna, kita ni padu terhadap Al-Quran. Baik. Yang ketiganya, Tok Guru sebut dalam mukaddimah ni, dia nak cerita, tapi ni dalam bahasa Arab dia panggil jumlah isti'radhiyah lah. Maknanya cerita suku, tapi dia ada kaitan sikit sebanyak. Kebetulan masa dia bagi kuliah ni dekat dengan nak masuk bulan Ramadan. Jadi dia sebut budaya kampung di Kelantan dulu. Sekarang ni tak dengar dah orang panggil istilah hari ngemegang dengan hari so lagi yang tak tahu hari berok rasanya. Hari megang ni adalah hari akhir di bulan Syaban. Jadi budaya orang Kelantan zaman dulu apabila mari bulan Syaban,
hari terakhir sebelum bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan tu dia panggil hari Megah. Maknanya ada istilah khusus menggambarkan ta'alluq, kaitan hubungan kehidupan manusia, khususnya orang Kelantan masa tu, dan semua orang lah yang rasa seronok, yang rasa suka betul-betul apabila nak mari bulan Ramadan, sehingga dia ada istilah khusus yang dia panggil hari Megah. Sefaham hamba, maksud Megah ni maknanya di sudut hukum pun kita tidak puasa ni. Hari 30 Syakban tu termasuk hari Syak. Jadi Megah maknanya kita tahan diri kita daripada puasa. Dan ada juga istilah kata Megah ni, maknanya apabila tak boleh puasa, nak sambut esok, jadi hari ni kita jamu. Sebab jamu, sebab esok apabila masuk satu Ramadan tu tak boleh nak jamu dah, hari siang. Jadi istilah tu diguna menggambarkan ta'alluq dia, hubungan dia dengan agama ni, dengan syiar agama. Satu lagi masuk 15 Syakban, malam nisfu Syakban dia. Dia panggil juga istilah, dia panggil hari Bura'ah. Kalau dalam ni Tok Guru terjemah, Bura'ah maknanya bara'atun minallah. Ada surah Taubah tu, Allah Ta'ala berlepas diri daripada orang yang langgar perjanjian antaranya. Dan bara'ah juga menggambarkan mana kita kena berlepas diri daripada apa yang mengganggu kehidupan kita, daripada nak fokus kepada Al-Quran. Kita kena berlepas diri daripada dosa-dosa yang menyebabkan kehidupan kita akan hina di akhirat kelak. Jadi mungkinlah makna dia apabila sebut nisfu Syakban ni, walaupun nisfu Syakban ni banyak ulama berselisih pandangan, ada kata banyak hadis-hadis yang maudhu' apa semua sekali, tapi kita jangan siapa ke peringkat kita panggil menghukum, siapa mengkafirkan sesama Islam kerana bertelagah tentang boleh tak boleh buat amalan-amalan nisfu Syakban ni. Hak orang kata tak boleh, tak apalah, dia tak payah buat. Hak orang yang kata boleh, maknanya dia kena ikhtiar, dia buat setiap amalan ni, dia kena usaha sama pastikan Nabi buat ke tak. Kalau Nabi buat, alhamdulillah. Kalau amalan yang kita buat ni Nabi tak buat, jadi tak boleh kita nak sandar bahasanya Nabi yang buat. Kita nak buat lagilah atas alasan ni antara maknanya untuk kita gambaran kita ni nak dekat dengan Allah Ta'ala. Ataupun kita tahu, apabila kita baca sokmo, kita tahu amalan ni Nabi tidak buat, cuma ada sahabat buat, ada tabi'i buat. Itu tak apa, kita sandar. Tapi tidak sandar kepada Nabi, kalau sekiranya Nabi ni tidak buat. Jadi antara maksud nisfu Syakban tu, dalam buku ni, Bura'ah istilah khusus. Maknanya kalau Bura'ah ni antaranya kita tahan. Antara makna Bura'ah, kita tahan, kita buat satu benda ataupun kita tinggal satu benda tu walaupun dia berat, tapi kita buat kerana kita yakin pulangannya yang baik. Jadi tujuan orang menghidupkan malam nisfu Syakban antaranya kerana walaupun berat, maknanya dia berdoa, dia berzikir, dia buat benda-benda walaupun berat, tapi dia yakin bahawasanya amalan-amalan yang dia buat tu boleh melepaskan dia daripada azab neraka Allah SWT. Dan sebenarnya tidak terhenti pada malam-malam tertentu dalam setiap keadaan contohnya. Apatah lagi kalau masa-masa tertentu, hari-hari tertentu yang memang ada hadis yang sahih. Lagilah kita kena ambil cakna lah. Baik. Yang keempatnya, muka surat seterusnya, dia kata hamba nak sebut bahawasanya Quran ni yang kita sedang baca di bumi ni, hak kita duduk belajar apa semua sekali ni, yang kita panggil ada 30 juzuk ni. Start daripada mula-mula turun sampai akhir, kita panggil 30 juzuk. Yang di langit tu, semua ni benda dah lengkap dah. Yang ada di Lauh Mahfuz kita panggil. Jadi Lauh Mahfuz ni, pada pandangan kefahaman Tok Guru adalah dia kata gambaran dan fotostat Al-Quran. Sebab benda ni sudah sedia kala dah ada dah dengan
kehendak, dengan masyiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak mana perkara yang ada dalam Quran, ianya ada berlaku di Lauh Mahfuz. Cuma dia bergerak, dia berjalan mengikut susunan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran ni apabila dia turun ke dunia ni melalui Nabi Muhammad SAW, dia turun dalam tempoh 23 tahun. Jadi apabila cukup 23 tahun, gambarannya sama dengan apa yang ada di dunia, dengan apa yang ada di Lauh Mahfuz. Dia kata kalau kita faham, kalau tak faham, kita punya pasal, dia kata. Sebab itulah kalau kita perhati, Quran ni apabila dah turun dalam tempoh 23 tahun, maknanya dia jadi lengkap. Sempurna. Semua sekali yang berkait dengan kehidupan kita. Sama ada berkait dengan akidah ke, sama ada berkait dengan ibadat ke, berkait dengan muamalat, berkait hubungan kita sesama manusia, hubungan kita dengan makhluk, dengan haiwan, dengan pokok-pokok, semua sekali, bab keuangan, bab kejiranan, bab kebudayaan, semua sekali ada dalam Quran. Sebab apa? Sebab nak boleh kesempurna tu, hikmatnya Allah Ta'ala hidup Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul tu dalam tempoh 23 tahun. Turun sikit-sikit ayat Quran. Jadi kalau dalam buku ni dia beri contoh macam sebuah rumah. Sebuah rumah kita buat pelan, kita sendiri buat ataupun kita serah kepada orang tukar-tukar rumah buat. Maknanya nak boleh siap tu dia tidaklah buat tu siap selalu. Kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala lah. Maknanya dalam nak buat rumah ni, dia ada tiang dia ada dinding, dia ada bumbung. Jadi gambarannya macamlah Al-Quran tu sendiri. Nak boleh sempurna turun tu dalam tempoh 23 tahun. Apabila sempurna 23 tahun, itulah dia panggil Islam. Islam yang sempurna. Sempurna ni sebab dia memenuhi segala keperluan manusia. Jadi segala keperluan manusia ni ada berlaku dalam Quran. Jadi kalau sebuah rumah ni dia kata, macam rumah ni ada tiang, ada lantai, ada bumbung, ada jendela, dia panggil tingkap, ada tangga, ada bilik air, semua. Kalau ada berlaku, kita panggil rumah tu rumah yang sempurna. Begitu juga melalui Jibril ni turun sikit-sikit ayat Quran. Ada ayat Quran cerita tentang masalah akidah. Perlu keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Beriman tentang hari kiamat. Beriman tentang syurga neraka. Beriman tentang dosa pahala. Ada ayat Quran turun macam mana hubungan kita sesama manusia. Hubungan kita dengan orang Islam. Hubungan kita dengan non-Muslim. Hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah SWT. Turun ayat Quran nak cerita macam mana cara kita nak hidup atas dunia ni. Nak nego macam mana. Nak bertani macam mana. Nak mengurus keuangan macam mana. Semua sekali turun dalam tempoh 23 tahun sehingga antara kebanyakan ulama kata ayat terakhir turun adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi turun ayat ni dalam tempoh yang tidak lama Nabi SAW meninggal dunia. Nabi wafat. Sehingga ada di kalangan sahabat yang menangis apabila turun ayat ni. Walaupun ada kalangan sahabat dia suka. Dia gembira lah. Kalau ikut zahir makna ni memang comel lah. Tapi sebahagian sahabat dia menangis kerana apa? Jadi dia boleh beri gambaran bahawasanya apabila dah sempurna, maknanya kehidupan Nabi atas dunia pun dah sempurna. Jadi kita sendiri pun, kita semua akan lalui saat-saat kehidupan, maknanya macam-macam mana pun kita juga akan berakhir atas dunia ni sebagaimana Nabi, hak makhluk yang paling disayangi oleh Allah Ta'ala juga meninggal dunia ni, tinggalkan dunia, jadi kita pun macam-macam mana pun. Jadi sebagaimana Nabi tinggal dunia dalam keadaan sempurna, keimanan dia, keyakinan dia, amalan dia, kebajikan, semua tak ada yang tertinggal. Jadi begitu juga kita kena ikhtiar supaya nikmat kehidupan yang Allah Ta'ala bagi sehingga saat ni yang kita tidak tahu masalahnya bila akan berakhir. Jadi biarlah sesuai dengan
pertambahan umur kita, jadi niat kita pun sentiasa betul, amalan kita pun jadi lebih baik. Setiap apa yang kita fikir, setiap apa yang kita buat, segala tutur kata kita, tindak tanduk kita, biarlah nampak gambaran ke arah lebih baik. Jadi apabila kita tinggal dunia ni, mana dalam keadaan terbaik, dalam keadaan paling baik. Itu niat yang perlu ada pada kita. Dan akhirnya Nabi pun cerita Islam yang dia bawa sempurna ni, maknanya bermula dengan, kalau Nabi-Nabi gak bermula dengan Nabi Adam lagi. Nak biar kerangka Islam ni nampak sempurna, bermula kehidupan dengan Nabi Adam lagi. Kalau orang nak bina rumah gak, apabila ada pelan gak, biasanya dia buat bing dulu deh. Dia gali tanah, buat bing. Jadi nampak orang tanah tiang-tiang besar. Sebab apa? Sebab nak bina rumah yang besar, yang lengkap, yang comel ni. Begitu juga kerangka Islam ni. Seolahnya kalau Nabi-Nabi turun ke langit, ke dunia ni bermula dengan Nabi Adam lagi. Kemudian turun Nabi siapa ke Nabi Ibrahim, siapa akhirnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gambaran mudahnya Nabi kata, macam orang tengok sebuah rumah yang comel, yang sempurna, satu bangunan, semua orang mari tengok, semua pakat puji belaka. Comelnya, dia punya design dia punya warna dia punya kedudukan dia. Cuma ada setepak je yang gelonggong kita panggil. Yang tidak sempurna lagi. Hak tak sempurna tu Nabi kata akulah. Kalau ibarat bata gak, akulah bata yang menyebabkan bangunan ni jadi sempurna comel habis. Kalau ibarat Islam lah, apabila aku mari, aku adalah Nabi utusan Allah Ta'ala, Nabi akhir zaman yang menyempurnakan keseluruhan ajaran yang Allah Ta'ala turunkan kepada seluruh Nabi-Nabi, dan aku adalah Nabi penutup. Jadi apabila Nabi meninggal dunia, Islam ni begitu sempurna. Quran pun turun, cukup lekat. Allah Ta'ala pun beri jaminan. Dia kata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan Allah Ta'ala jaga ni, sama ada fi sutur, orang tulis, orang tak boleh nak ejah, manusia ikhtiar macam mana pun, Al-Quran ni tetap terjaga. Dan salah satu cara jagaan adalah apabila ramai manusia, hamba Allah Ta'ala ni berusaha, berikhtiar untuk jaga Quran melalui hafazan. Sebab itulah kita tengok daripada masa ke semasa, semakin ramai orang yang iqbal, orang yang berusaha untuk hafaz Al-Quran. Dan ramai di kalangan orang hafal Quran ni, ramai yang beramal dengan Quran, dia jaga hukum hakam dia. Jadi begitu juga kehidupan ni. Nabi kata, masali wa masalul anbiya. Perumpamaan aku dengan nabi-nabi yang lain, kama sali rajulin, seperti mana seorang lelaki bana daron, dia bina sebuah rumah, fa atammaha wa akmalaha. Jadi bina lengkap, comel semua sekali, dengan design, dengan warna, dengan perkakah, dengan kedudukannya comel semua sekali. Fa atammaha wa akmalaha illa mawdi'a labinatin. Kecuali satu tempat lagi masih tidak sempurna. Faja'alan nas yadkhulunaha wa yata'ajjabuna minha. Jadi orang hok mari tengok ni semua pakat takjub belaka. Semua pakat terpesona, terpegun, semua kata comel belaka. Wa yaquluna, dan dalam masa sama mereka kata, laula mawdi'ul labanati. Kalaulah ada setepak yang masih tidak sempurna ni, disempurnakan. Sama ada batu bata ke yang tak sempurna, ataupun tiang seri ke, ataupun pintu ke, ataupun jendela ke, ataupun cat ke tak sempurna. Kalau sesah hak tu, memang sempurna 100%. Jadi gambarannya, Nabi kata, akulah fa'ana mawdi'ul labana. Akulah tempat bata tu, jitu fa khatamtul anbiya. Aku datang untuk menyempurnakan binaan, untuk menyempurnakan makna Islam, kerangka Islam ni, dan aku juga fa khatamtul anbiya. Akulah pengakhir nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah gambaran umum apabila kita nak berinteraksi dengan Quran. Dan itulah mukaddimah secara umum yang boleh sambung kisah yang telah disyarah oleh almarhum Ayahanda Tok Guru. Kita berdoa supaya kita semua mendapat
keberkatan daripada Allah SWT apabila kita ni termasuk dalam golongan orang yang cakna pada Quran. Orang yang rasa pentingnya kehidupan ini, hati-hati kita ni dibersihkan daripada pemikiran yang karut-marut dan kita gantikan dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan wahyu daripada Allah SWT yang menjadi penawar, yang menjadi hidayat petunjuk kepada kita semua. InsyaAllah kita sambung lagi kuliah kita pada hari pagi Jumaat yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.